Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid dan kehendak yang baik daripada Allah. Jika tidak dikehendaki oleh Allah, nescaya kita tidak akan dapat melakukan kebaikan dan ketaatan. Sebagus manalah kita, sehebat manalah kita, kita tidak akan dapat berbuat baik. Walaupun dengan kita mengungkapkan kalimah tasbih, kita tak mampu nak mengungkapkan kalimah tasbih dengan kehendak kita sendiri, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita sambung matan yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu taala fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Sesungguhnya dia tiada membuka bagimu segala jalan orang-orang yang muqarrabin yang membawa kepada hakikatut tauhid dan yakin, melainkan ia hendak menerimamu dan memperkenalkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan membuka jalan kepada kita, jalan orang yang nak hampir dengan Allah, jika mana kita ni tidak diterima oleh Allah. Tetapi apabila Allah menerima kita, lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita jalan orang-orang yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah. Bila Allah mula menerima dan menganugerahkan kepada kita ma'rifah, barulah ditunjukkan, dipilih oleh Allah untuk kita jadi orang yang muqarrabin. Seseorang yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah orang ini bersungguh-sungguh untuk berada dalam jalan hampir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita banyak nikmat. Nikmat harta, nikmat ilmu, semua nikmat. Sebenarnya satu ujian. Kita nak berkalih tak daripada Allah? Ataupun kita masih lagi memandang terus kepada Allah? Allah bagi kita nikmat dunia, nikmat itu, nikmat ini, kita masih tak memandang kepada pemberi nikmat. Ataupun kita ini ghalib kepada nikmat itu, sehingga kan kita ini terus ditipu dengan nikmat itu sendiri, kerana kita terlupa siapa yang memberi nikmat. Ketika kita memandang kepada nikmat, ketika itulah kita mula jadi orang sombong, kerana nikmat itu terhimpun, nikmat itu terkumpul,
ketika itu kita terlupa siapa yang memberi nikmat ini. Jadi ketika hati kita mula terkalih, berpaling daripada pemberi nikmat kepada nikmat, kita mula tak jadi hamba Allah. Kita mula menjadi hamba dunia, hamba nafsu, hamba selain daripada Allah. Masa itulah kita mula berubah, tuan-tuan. Ketika kita berpaling daripada Allah, masa tu kita berubah. Berubah itu terlalu zahir dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah, kita tidak memandang kepada yang memberi masalah, kita memandang kepada masalah. Ketika kita sakit, kita memandang kepada sakit, tetapi kita terlupa kepada yang memberi sakit. Ketika itu, sebab pandangan kita telah dialihkan oleh Allah kerana kesilapan kita. Kita yang silap. Kita yang silap. Sebab itu Nabi kata, orang yang bodoh ini, manittaba'a hawahu, mereka ikut kehendak hawa nafsu. Ketika dia tidak diterima oleh Allah kerana kesilapannya, dan dia galit dengan kesilapan itu, dia terus dengan silap. Silap ni, tuan-tuan, fitrah. Semua orang buat silap. Tetapi setelah seseorang itu buat silap, apa yang Allah nak? Iaitu kita kembali pada Allah. Tak mungkin tak ada orang buat silap. Saya sendiri ada buat silap dan banyak kesilapan saya. Tetapi yang Allah nak lihat pada diri kita, kita boleh tak kita balik dan mengakui kesilapan kita kepada Allah. Ketika kita masih berada dalam golongan hamba Allah, baru Allah terima kita. Pada hakikatnya, ketika kita sendiri yang berkehendak untuk keluar daripada golongan hambanya, kita yang keluar. Kerana apa? Kerana Allah bagi kita akal dan Allah bagi kita ilmu. Kita tak boleh salahkan Allah, tuan-tuan. Allah bagi kita akal dan Allah bagi kita ilmu. Ilmunya mana? Kalau kita ikut jalan ni, ini dia. Kalau kita ikut jalan ni, ini dia. Dan Allah bagi kita kan ilmu dan akal yang waras. Akal yang waras supaya kita boleh berfikir mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu yang Allah bagi kepada kita. Semua orang buat silap. Tetapi ilmunya kita ada. Ketika kita buat silap, macam mana cara nak menebus kesilapan? Dengan kita balik kepada Allah. Akal ini langsung berfikir. Tetapi ketika kita tak jadi hamba Allah, kita telah jadi hamba nafsu, maka kita terus dalam kesilapan. Kita tetap tak nak mengaku yang kita silap. Dengan ilmu yang ada pada kita, kita kalih, tuan-tuan, kesilapan kita itu kita kalih dengan ilmu kita. Walhal kita silap. Kita silap, tetapi ilmu yang Allah bagi kepada kita yang sedikit kita guna untuk kita menidakkan kesilapan itu. Kerana kita dah jadi hamba nafsu. Lalu Allah tak terima kita. Sebab itu ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayat ini kan jelas, tuan-tuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Golongan orang yang tenang aja, yang tak dikeluh kesahkan dengan perkara selain Allah. Mereka ini yang boleh irji'i. Baliklah orang yang dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Redha meredha. Kerana seseorang ini dalam hidup dia telah redha dengan Allah. Redha ni apa, tuan-tuan? Redha ni apa pun yang Allah kurniakan kepada dia, dia terima. Kerana apa dia terima, tuan-tuan?
Sebab dia bukan memandang kepada perkara yang datang, tetapi dia memandang kepada siapa yang mendatangkan perkara tu. Lepas tu dia jadi redha. Bila dia dah redha, dia dapat mardiyah, dia kena redha, dia diredai. Tetapi kalau kita memandang kepada perkara tu saja, kita takkan redha. Tiba-tiba orang buat kita, orang fitnah kita, orang khianat kita, kita tak boleh redha. Sebab kita memandang kepada perkara tu. Tetapi kalau kita memandang kepada yang mendatangkan perkara tu, kita akan mula redha. Lalu kita akan cakap apa? Aku hamba yang kecil ni, aku juga menerima fitnah, kezaliman. Rasulullah dulu lagi teruk daripada aku. Rasulullah difitnah, di kalangan orang terdekat dia. Rasulullah dizalimi. Hatta di Taif, Rasulullah dicederakan, dibaling batu. Dan Taif itu adalah kampung halaman keluarga terdekat Nabi, pada sebelah ibu kalau tak silap saya kan. Sehingga kan Nabi doa macam tu. Kerana apa? Nabi melihat kepada yang mentakdirkan perkara tu. Lalu Nabi kata apa? Ya Allah, kalau seluruh orang-orang Taif membenci aku redha. Tetapi aku tidak redha ya Allah kalau engkau yang membenci aku. Zahirnya Rasulullah kena halau, kena marah, kena baling batu, luka Nabi. Siapa kita tuan-tuan yang langsung tak boleh menerima ujian daripada Allah? Nabi yang sehebat itu, Nabi orang yang insan yang semulia itu, menerima, tetapi Nabi tidak melihat perkara itu. Yang dilihat siapa yang mendatangkan perkara itu. Ketika Allah terima kita dan Allah kurniakan kepada kita jalan makrifah dan memperkenalkan kepadamu, ketika itu baru kita boleh hampir dengan Allah. Sebab kita bukan nak balasan dah, kita buat tu sebab kasih. Kenapa engkau belajar? Aku kasihkan Allah. Kenapa engkau mengajar? Sebab kasihkan Allah. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar kerana kasihkan Allah, bukan kerana balasan itu, balasan ini, maka dia akan menerima perkara yang orang lain tak terima. Ini perjalanan macam biasa tuan-tuan. Kita kalau sayangkan anak, ada 5 orang anak. Ini laisa kamislihi syai'un, cuma nak bagi faham. Kita ada 5 orang anak, satu anak ni kita paling sayang. Tentu anak yang paling sayang ni kita akan bagi lebih daripada 4 orang ni. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. 4 orang ni kita belikan handphone, tapi yang seorang ni beli juga, tapi dia lebih mahal, lebih bagus. Sebab kita sayang. Laisa kamislihi syai'un, pada Allah kan. Maka bila kita buat tanpa apa-apa, tetapi dengan sebab rasa kasih kepada Allah, maka ketika itu radiyatan mardiyah, kita redha dan Allah redha kita. Maka tidak ada berkehendak kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Ini yang kita lihat sebab kasih. Ketika malaikat Jibril ni terlalu kesian dengan Nabi. Ya Rasulullah, hendak tak kalau aku hapuskan seluruh penduduk Taif? Ada kan kita dengar? Rasulullah cakap apa? Wahai Jibril, jangan. Jikalah sekarang mereka tak menerima aku, mungkin akan datang keturunan mereka menerima Islam itu.
Apa yang jadi sekarang tuan-tuan, Taif, kita kalau pergi umrah kan orang bawa ziarah Taif. Ini sebab kasih tuan-tuan, kerana kasihnya Nabi kepada Allah, kasihnya Nabi kepada ummah. Sebab itu ketika kita beroleh jalan, kenapa aku tak boleh dekat dengan Allah? Kenapa aku tak boleh dekat dengan Allah? Jawapannya, Allah masih tak nak terima aku. Kenapa Allah tak nak terima aku? Ni kena tanya. Apa yang aku dah buat? Apa yang aku dah buat? Kena tanya semua. Aku buat salah, aku sedar tak yang itu salah? Kena tanya semua. Jangan kita selalu menunjuk ke sana, kita lupa tunjuk kat sini. Kalau kita menangis sebab apa? Kita tanya. Ada orang yang apabila perkara yang kehendak tuntutan nafsunya tak dapat, hilang, dia akan nangis. Nafsu dia. Yang sekarang kadang-kadang kita dengar dekat media sosial, orang putus cinta dia nangis. Tak? Ada yang putus cinta sampai ada yang terjun bangunan. Maka jatuh air matanya disebabkan hawa nafsunya. Ada orang yang jatuh air matanya, keluar air matanya kerana keduniaan. Ketika hilang dunia, dia nangis. Orang khianat dia, tanah dia, dia akan nangis. Kenapa orang buat aku macam ni? Kenapa orang zalim aku macam ni? Ketika itu. Dan ada orang yang menangis kerana rindukan Allah. Salah satu kata Hasan Al-Basri. Hasan Basri satu hari dia menangis. Selepas itu orang bertanya kepada Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, kenapa engkau menangis?" Hasan Basri berkata, "Aku takut aku dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tatkala aku masuk ke dalam neraka, Allah tidak mempedulikan aku," kata dia. Dia duduk, dia fikir macam tu je tuan-tuan, dia nangis. Dia duduk, dia fikir macam tu je, dia nangis tuan-tuan. Kita kena tanya diri kita, pernah tak kita fikir macam tu dan kita nangis? Hari macam mana kita nak kata kita orang hebat? Macam mana kita nak kata kita orang yang bagus? Kita orang yang diterima oleh Allah. Betul kalau kita lihat apa yang disebut oleh Nabi tentang orang yang mati husnul khatimah. 1000 orang, seorang aja yang selamat. 999 tak selamat. Masih lagi disoal, ditanya di mizan, dan masih tak lepas lagi daripada neraka Allah. Tuan-tuan, kita jangan nampak benda yang besar. Kita cuma ambil kecil dulu. Jangan kita ambil satu Malaysia. Kita ambil dalam Korea kita. Dalam Korea kita ada berapa ribu orang. Kalau yang Nabi cakap macam tu, dalam 1000 orang, yang selamat betul seorang. Pernah tak dalam hidup kita cakap dengan Allah, "Ya Allah, dalam 1000 orang yang kau selamatkan, tak kena hisab, terus bighairi hisab, seorang aja, ya Allah, jadikan yang seorang itu aku." Ataupun kita selama ni kita rasa akulah orang tu.
Kita jangan besarkan benda tu. Kalau besar, nanti kita kata apa? Peluang ni ada kat aku ni. Kita kecilkan. Daripada Korea baru pergi mukim. Daripada mukim baru pergi daerah. Daerah baru pergi negeri. Selama kita berfikir, tuan-tuan, kenapa perlunya kita buat macam tu? Supaya kita boleh balik kepada Allah. Supaya kita sentiasa berharap kepada Allah, kita dapat yang terbaik. Tuan-tuan, dunia pun kita nak benda baik. Kita nak baik kan? Kalau dapat benda ni baik. Kalau berniaga nak keputusannya baik. Kalau dapat isteri nak isteri yang baik. Kalau dapat keluarga nak dapat keluarga yang baik. Tidakkah pernah terlintas dalam hati kita untuk dapat perkara akhirat yang baik? Sebenarnya ni tak ada benda lain pun. Tak ada benda lain yang Allah Subhanahu Wa Taala didik kita. Allah didik kita macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya tak ada benda lain pun, supaya kita boleh balik kepada Allah dalam keadaan yang sejahtera, yang Allah sebut dalam Quran, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang boleh balik dengan Allah, hati dia ni tenang, tak ada fikir apa, tak ada sangkut apa. Kalau tak nak sangkut dekat sana, kena buat dulu dekat dalam dunia. Kalau dalam dunia dah sangkut, dekat sana macam mana, tuan-tuan? Mestilah sangkut. Dalam dunia lagi kita sangkut. Kita sangkut dengan orang ni, kita sangkut dengan orang ni. Dekat sana takkan tak sangkut. Mana selesaikan alam dunia dulu, baru kat sana boleh selesai. Kalau yang di dalam dunia ni tak selesai, mana mungkin yang di sana selesai? Perkiraan ni cukup mudah, tuan-tuan. Dan memperkenalkan kepadamu. Betul, musannif disebut memperkenalkan. Kerana makrifah ini anugerah. Orang belajar ilmu tauhid tapi tak boleh kenal. Belajar ilmu tauhid tapi masih ragu dengan Allah. Belajar khatam 3-4 kali tapi masih ragu lagi dengan Allah. Itu saya selalu cakap dengan diri saya. Kita bukan nak khatam kitab, tuan-tuan, tetapi kita nak khatamkan isi ni. Setiap kali kita belajar, maka kita boleh beramal dengan perkara ni, supaya kita ni boleh diterima oleh Allah. Kalau kita jauh, kita jadi makin dekat. Bukan kita duduk di situ. Tak. Kita jadi semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu yang kita hendakkan. Ketika Allah memperkenalkan kepada kita ni, apa dia, tuan-tuan? Apa yang dikenalkan? Segala perbuatan dan sifat-sifatnya. Allah kenal kepada kita. Allah memperkenalkan perbuatannya, sifat-sifatnya kepada kita. Caranya macam mana? Apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita melihat perkara ni. Hebatnya Allah. Apa yang berlaku dalam hidup kita. Lalu kita tambah kenal Allah. Tambah kenal Allah. Apa yang berlaku? Katakan kita tak mampu, tuan-tuan. Itu yang pernah saya kata dengan tuan-tuan. Virus ni kecil je, tapi tak siapa mampu lawan. Kecil je. Bukan besar, tuan-tuan. Ke segi ilmu, kita besar, benda kecil, kalah yang kecil kan. Tapi tak siapa mampu lawan. Sampai sekarang, kita pun jadi tak tahu dari mana datangnya. Dari salam ke, dari tukar duit ke, dari duduk ke, kita sendiri pun tak tahu. Maka Allah didik kita. Kau takkan mampu lawan Allah.
Ketika itu apa perlu kita buat? Maka kita sentiasa berharap dan bergantung dengan dia. Jangan kita tak mampu, Allah tunjuk kepada kita sekarang. Tak ada siapa mampu. Jadi hanya bergantung pada wabak ini ke tak? Dalam apa? Kehidupan, perniagaan, persahabatan. Kita bergantung terus dengan Allah. Dan apa yang kita nak buat, kita terus berharap dengan Allah. Ya Allah, kalau tak ada rahmat Engkau, aku tak boleh buat. Ya Allah, kalau tak ada pertolongan Engkau, aku tak boleh buat. Lalu Allah memperkenalkan. Ini nama makrifah Allahu. Allah tunjukkan kepada kita akan kebesaran perbuatannya. Allah tunjukkan kepada kita akan kebesaran sifatnya. Kenapa Allah tunjukkan? Supaya yang menunjukkan kepada keesaan zatnya. Lalu kita mengenal akan Allahu, akan zat Allah. Dengan kita melihat perbuatan dia, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, maka kita mengenal Allah. Hebat Allah. Kan selalu saya cakap dengan tuan-tuan, kalau kita duduk, kalau kita percaya, bukan duduk, kita percaya Allah Maha Kaya, tentu kita tak risau kan? Sifat Allah Maha Besar. Tentu orang yang yakin pegang kepada zat yang bersifat dengan Maha Besar, tentu dia beroleh kebesaran. Saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan duduk dengan sultan, kawan dengan sultan. Tuan-tuan rasa gah. Mana? Kita apit dengan YB. Kadang-kadang kita lebih dari YB. Padahal kita bukan YB. Kita rapat dengan YB. Betul tak? Kita rasa besar lagi dari YB. Tak itu? Tuan-tuan, Allah kan Maha Besar. Kenapa Allah tidak mengkurniakan kepada kita kebesarannya? Kenapa? Sebab kita silap. Sahabat-sahabat membesarkan Allah. Lalu Allah zahirkan kebesarannya kepada sahabat-sahabat. Macam mana zahirkan kebesarannya? Sahabat-sahabat dapat sebarkan Islam 3/4 dunia. Zahir kebesaran Allah 3/4 dunia. Kerana apa Allah kurniakan kepada mereka ni? Sebab mereka semua membesarkan Allah. Jadi kita yang tak mau membesarkan Allah, jadi kita tak mendapat akan kebesaran itu. Tak dapat. Kerana kita tak membesarkan Allah. Kita lebih membesarkan duit. Kita lebih membesarkan orang besar daripada yang maha besar. Dalam hati kita besarkan apa? Kita lebihkan apa? Kita besarkan apa? Yang tu kita dapat. Dan kita tahu hakikatnya selain Allah ini tak kekal. Jadi yang kita dapat memang tak kekal. Dulu kita hebat sebab bersama orang yang ada kebesaran. Sekarang kita tak jadi apa. Tak pandang, orang tak pandang pun. Sebab kawan kita dah tak ada. Kenapa orang tak pandang? Sebab hakikatnya selain daripada Allah takkan kekal. Yang kekal hanya Allah. Tapi kita masih lagi berkehendak kepada yang tak kekal. Kita masih lagi kejar, suka, hendak
pada yang tak kekal. Jadi kita akan berterusan macam tu. Bila hilang, cari lagi. Bila tak ada, kita akan cari lagi, berusaha lagi. Sampai bila, tuan-tuan? Tidakkah engkau tahu bahawa pengurniaan makrifat itu Dia yang menganugerahkan kepadamu, yang tiada dihinggapi penyakit dan kecacatan padanya. Yang kurniakan makrifah ini Allah. Kita berusaha mengenal Allah, tapi yang mengkurniakan, menghadiahkan makrifah itu bukan sebab usaha kita. Kita belajar, tak wajib orang yang belajar ini boleh jadi alim. Sebab yang mengalimkan itu Allah. Ada orang yang belajar tapi tak pandai-pandai. Alim ni cakap Arab, pandai cakap Melayu. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya mengaji kitab hikam tapi saya tak faham. Yang memberi faham bukan Ustaz tu. Yang memberi faham itu Allah. Ketika Allah memberikan kita faham, tentu ada natijah. Kenapa pada masa yang lain Allah tak nak bagi kita faham? Ada sebabnya. Bukan sebab orang yang bercakap, tidak. Anugerah daripada Allah. Ketika Allah anugerahkan kepada kita, tentu ada natijah. Ya. Ada orang yang sebut nama Allah, dia tak ada apa-apa. Ada orang yang sebut nama Allah, dia rasa takut. Ada orang jumpa saya, tuan-tuan, orang jumpa saya. Ada satu orang perempuan, dah berumur dah, 70 lebih. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, kata dia, setiap malam dia bangun tahajud, saya tak zikir apa pun Ustaz. Saya zikir Ya Allah aja. Tapi setiap kali saya sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kenapa ya Ustaz? Saya sedih, dia kata. Dulu bangun malam, saya banyak zikir Ustaz. Saya zikir ni, saya istighfar, saya tasbih, saya tahlil. Tapi saya tak rasa apa-apa. Sekarang Ustaz, saya tak zikir apa pun. Saya zikir Ya Allah aja. Dia sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saya sedih Ustaz. Kenapa ya Ustaz? Saya cakap dengan dia, itulah anugerah. Bukan semua orang yang Allah anugerahkan menyebut namanya terhubung kait terus kepada Allah. Tak ada semua orang. Ada orang yang sebut saja Ya Allah, tapi dia tak rasa apa-apa. Dia rasa mengantuk lagi ada. Kan? Jelah kita cuba tuan-tuan. Betul pernah saya cakap dengan diri saya dan tuan-tuan. Kita nak ukur hubungan kita dengan Allah, begitu cara dia. Kita nak ukur hubungan kita dengan Allah. Macam mana ya aku pada sisi Allah Ta'ala. Kita jangan biarkan diri kita tuan-tuan. Kita jangan tak pedulikan diri kita. Tak peduli. Tuan-tuan, kalaulah orang sayang kita, kan kalau lama kita tak jumpa, kan dia selalu sebut-sebut kan. Mana tak nampak kan. Dia selalu sebut. Sebab tu orang tu sayang kita. Sayang. Ketika dia mula jumpa kita, masa tu apa berlaku? Dia akan peluk kita, dia akan cakap, lamanya tak nampak. Betul tak? Sebab apa? Sebab kasih. Apatah lagi hubungan kita dengan Allah. Ada orang yang dia cakap dia sayang, tapi dia tak pernah tanya kita pun tuan-tuan.
Saya cakap dengan Pak Su, saya sayang Pak Su. Tapi selama sebulan saya tak pernah tanya pun dengan orang yang di sekeliling Pak Su. Saya tak pernah tanya Ayah Wan, saya tak pernah tanya Haji Zaini, Pak Su apa khabar, lama tak nampak. Ayah Wan nampak tak Pak Su? Saya tak pernah tanya. Maknanya apa yang keluar daripada mulut saya tipu. Tentu ketika tidak ada dia, kita akan bertanya. Kalau saya tak tanya, saya nak sedapkan hati Pak Su je. Sebab saya jumpa Pak Su. Begitu, apatah lagi seorang hamba dengan Allah. Ketika berlakunya kasih itu, kita sayang mak kita, tapi mak kita dah tak ada. Kan bila kita sebut pasal mak kita, kita rasa apa tuan-tuan? Hari raya kan? Kan bila mak dah tak ada, ayah dah tak ada, kita kumpul adik-beradik. Lalu kita cakap dengan akak kita, ini kalau mak ada ni, mak masak gini-gini sedap ni. Dah gitu tuan-tuan. Kan begitu fitrahnya. Kan? Ketika itu bergenang air mata kakak kita. Sebab teringatkan mak. Sebab apa? Sebab kita kasih sayang dengan mak kita. Kita rindu sangat dengan mak kita. Apatah lagi antara kita hamba dengan Allah. Ketika kita menceritakan perihal dia, menceritakan tentang perihal Allah, tatkala itu seorang hamba yang sedang merindukan Allah, dia rindu sangat. Sebab itu sampai Nabi kata ziarah kubur tu memutuskan, mati itu memutuskan kelazatan dunia. Caranya macam mana nak ingat? Selalu ziarah kubur. Rasa tak tuan-tuan? Sekarang kita ziarah kubur ada rasa apa? Ada rasa tak nak jumpa Allah? Ya Allah, besok kalau aku dah duduk sini, aku dapat jumpa Engkau, Ya Allah. Ada tak? Ke kita tak ada rasa apa-apa? Ke pergi kubur, ini kalau buat bisnes kepuk ni, boleh pitih banyak ni. Orang pergi kubur, ingat Allah. Kita pergi kubur, ingat duit. Sebab apa? Sebab hidup kita telah diselubungi, dihijab dengan dunia. Jadi syaitan ini akan datang. Dia akan main fikiran kita, menghala ke sana. Jadikan kita ragu, kita tak nampak apa-apa. Begitulah keadaannya besok. Bila kita nak bertemu Allah, dia tak mendatang, kita tak rasa seronok nak jumpa Allah. Yang tu Nabi kata, umat aku akhir zaman akan ditimpa penyakit wahan ni. Wahan apa dia? Sayang dunia. Dunia ni carilah tuan-tuan, banyak mana cari, tak apa. Jangan tinggal dunia. Jangan nanti dah mengaji hikam tak nak kerja. Itu bawau dal wawha. Tuan-tuan tahu kan? Bawau dal wawha. Mengaji hikam tak nak kerja, itu silap. Sebenarnya mengaji hikam membetulkan gerak kerja. Bukan mengaji hikam tinggal kerja. Salah. Guru saya cukup pesan benda ni. Bila kita mengaji tasawuf, kita membetulkan gerak kerja, membetulkan matlamat kerja. Ini sebenarnya ketika kita cari dunia, kita pun tahu, ya Allah, bahagian aku macam ni.
Engkau letak aku bahagiannya di sini. Lalu aku akan mengembalikan dunia itu kepada Engkau, ya Allah. Ini sebenarnya kita mengaji kitab hikam. Bukan tinggal. Tak, salah. Ketika Allah kasih kita, tuan-tuan, macam ni. Ada orang yang di hidup dia Allah bagi kuat semayang. Semayangnya sampai puluh-puluh rakaat, zikirnya banyak. Kenapa Allah tak bagi kat aku? Tapi Allah bagi kat kita apa? Ketika kita tengok orang susah, kitalah orang yang pertama yang datang tolong. Orang yang kuat semayang ni Allah tak bagi. Ni bahagian. Rupanya jalan dia nak dekat dengan Allah, jalan tu. Kita jalannya nak dekat dengan Allah, jalan ni. Orang yang Allah bagi dunia kepada dia, jalan dia rupa nak dekat dengan Allah, jalan tu. Abdurrahman bin Auf, kan Allah bagi jalan tu. Sayyidina Umar, ni jalan ni Allahu. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni kaya tak? Tak. Jalan mana dia hampir dengan Allah, dia dikasih Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Dilaungkan syiar Islam setiap waktu. Kan kita dengar kan, masyhur kan, Bilal bin Rabah ni masyhur. Hayya 'alas salam. Sehingga kan tapak kaki Allahu Sayyidina Bilal ini kedengaran waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan, apa bahagian yang Allah letakkan kepada kita, gunakan bahagian itu sehingga kita boleh dekat kepada Allah. Ada orang yang jalan mengajar, maka jadikan jalan mengajar ini dekat kepada Allah. Cara macam mana? Jangan berpaling daripada Allah. Walaupun di hadapannya gunung emas sekalipun, jangan pandang, jangan tengok. Ni kan ada cerita Isra' Mi'raj kan? Muhammad. Nabi tak pandang pun. Lalu Jibril tanya, kau dengar tak? Tu dengar. Nabi Muhammad tanya, siapa tu? Itulah iblis. Supaya engkau boleh berpaling daripada Allah. Kan jalan Isra' Mi'raj, jalannya nak ke mana? Jalannya nak menemui hadrah Allah. Apa bahagian kita yang kita boleh menghadap hadrah Allah? Apa bahagian kita yang kita boleh dekat dengan Allah? Jangan berpaling. Jangan kalih pandangan kita. Barulah betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku seronok tuan-tuan. Jiwa kita akan seronok, hati kita akan seronok. Maka pukul 9 dah tuan-tuan. Sekejap aja ya. Sekejap aja. Ni hakikat dunia. Sekejap aja. Hakikat dunia sekejap. Pukul 9. Kita baru baca matan pukul 9. Ya. Okey. Baik. Maka apabila dibukakan bagimu jalan kepada makrifah bagi hadratnya, maka engkau adalah sebahagian.
daripada orang-orang yang dikasihinya. Bila kita mula kenal Allah, ketika itu kita mula mendapat kasih Allah. Kenapa boleh dapat kasih Allah? Sebab orang yang bila dia dikurniakan kenal kepada Allah, dia dah tak nak sayang lain selain Allah. Dia tak sayang lain lah. Jadi dia buat tu semua sebab Allah. Dia dah tak sayang dah benda lain. Dah tak sayang. Dia sayangkan makhluk kerana Allah. Semua sabit. Bersambung terus kepada Allah. Bersambung, tak putus. Yang ni kita tak nak terhenti dekat situ. Sayang makhluk. Sebab apa kau sayang dia? Sebab dia ni orang besar. Apa-apa hal senang minta tolong. Nampak tak? Jadi tak bersambung kepada Allah. Kenapa engkau sayang dia? Oh, sebab dia orang kaya, senang minta tolong. Nampak tak? Tak bersambung kepada Allah, maka hubungan ini, hubungan yang dinamakan hubungan ada penipuan di dalamnya. Tetapi ketika kita berhubung kerana Allah, siapa pun dia, ketika itu kita percaya yang ianya daripada rahmat Allah. Mudah tuan-tuan, dengan Allah ni mudah. Dengan Allah ni mudah sangat. Senang sangat dengan Allah. Betul jalannya, betul lah kita. Dan kita akan dapat perkara-perkara yang betul. Makrifah itu awal pemberian dan kesudahan segala yang dituntut. Inilah perkara sebenarnya. Awal anugerah makrifah dan akhir perkara yang kita tuntut kenal Allah, makrifah. Semakin kenal Allah, semakin hidup kita semakin tenang. Tenang dan terus tenang. Ada kawan tenang. Tuan-tuan, Rasulullah ada sahabat tenang. Ada harta tenang. Ada pangkat tenang. Sebab Allah menganugerahkan kepada orang yang Allah sayang. Tenang. Bila sudah demikian, tiada mengapa dengan sedikit amalan. Bukan tak ada amalan. Kenapa pula memada dengan sedikit amalan? Macam saya bagi tahu tuan-tuan tadilah. Makcik ni, dulu dia bangun malam, dia baca istighfar 100, tasbih 100, tahlil, takbir. Kosong ustaz. Tapi hari ni dia baca satu je. Satu ni sikit ke banyak Zaki? Sikit. Ya Allah, Ya Allah. Tak banyak. Tapi dia dah terhubung kait terus dengan Allah. Kalau kita tak faham apa yang disebut oleh musannif, kita rasa kita dah kenal, lalu kita tak payah beramal. Sebab pengarang kitab kata apa? Sikit amal pun tak apa, janji kenal. Jadi kita carilah ilmu kenal, cari kenal ilmu kenal, tak payah semayang. Sebab kenal, pada dah dia kata. Sebenarnya sedikit amalan tu macam mana yang jadi pada tu? Jadi bo tu. Bo sikit pun. Tak? Kita istighfar semalam 1000, tasbih 1000, tahlil 1000, tapi mengantuk tuan-tuan. Macam mana?
Sambil-sambil tasbih. Ya. 10 tahun macam tu tuan-tuan. 10 tahun macam tu. Ketika Allah mengkurniakan kepada kita makrifah dan disertakan rasa kasih, kita sebut Allah aja. Allah, ya Allah, ya Allah. Mengalir air mata kita, rindu sangat dengan Allah. Allah. Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh dah kalau boleh gitu tak? Maka terhubung itulah yang ni yang tak ada. Kita manusia kan ada fitrah dia gini. Orang kalau kita bercakap tapi dia nak tipu kita, rasa Zaki. Dia cakap baik Zaki, tapi nak tipu Zaki. Zaki, kita fitrahnya rasa tak? Rasa dah pernah Jack aku hari ni, Jack buat Jack lori hari ni. Tahu dah mesti ada benda je. Tak itu lagi. Tapi kalau dia puji kita kerana memang keikhlasan, sebab kasih, sebab sayang, rasa tak kasih tu? Terhubung rasa kasih. Apatah lagi kita dengan Allah. Lagi-lagi kita dengan Allahu. Lagi tuan-tuan, tidak ada lagi nilai langsung yang boleh kita nilaikan hubungan kita dengan Allah ni. Tak ada angka, tak ada perkataan. Yeah. Dan tiada dibukakan bagimu jalan yang demikian itu, tak dapat jalan tu. Melainkan apa? Dia hendak menghampirkanmu kepada hadrahnya, anugerah. Sebab memang hadiah daripada Allah, kehendak Allah. Dia nak jadi kita ni hamba yang dekat kepada Allah. Jadi kalau kita macam tu juga, kita ni dekat ke jauh? Hilang dunia, berapa hari ingat? Motor kita orang curi, berapa hari ingat? Kita tak sempat nak zikir, nak beramal, tinggal. Berapa hari ingat? Penyesalan tu. Kita biasa zikir, tiba tak dapat zikir. Berapa hari menyesal? Tak ada rasa. Tak apa, esok ada lagi. Nah, beza dia. Motor kita orang curi, hilang. Berapa hari mikir? Kadang sebulan nak habis cerita lagi. Nampak? Jadi sebenarnya kita ni dekat dengan siapa? Dekat dengan mana lagi? Di mana kita lebih dekat? Kita dekat dengan dunia ke? Kita dekat dengan Allah? Kita ukur sendiri tuan-tuan. Saya ukur diri saya, tuan-tuan ukur diri tuan-tuan. Kita jangan ukur orang. Sebab benda yang kita dekat dan kita sayang itulah yang akan lama menjadi duduk di dalam tempat fikir kita, rasa kita. Itu yang paling lama. Jika kita dekat dengan Allah, tatkala itu gugur, kita akan menyesal lama, rasa tu lama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam itulah. Ya. Di sanalah diperkenalkan kepadamu segala jenis kemuliaan. Bila kita dah dapat dianugerahkan oleh Allah, maka terhimpun segala jenis kemuliaan Allah kurniakan kepada kita. Dan ditunjukkan kepadamu apa yang kau tak pernah mengetahui. Allah zahirkan kepada kita perkara yang tak pernah kita jumpa, jumpa. Kadang-kadang kita doan, kenapa ya dulu
Aku buat macam ni, aku dah rasa macam ni Kenapa dulu tak rasanya? Maka ketika tu Allah dah mula nak hampirkan kita kepada Allah. Jangan rasa dekat dah. Jangan rasa. Sebab rasa ni menipu. Sentiasa berharap. Harap dan terus harap. Terus harap. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan bulan ni. Dan rezeki kita jumpa bulan depan. Tapi saya selalu fikir tuan-tuan, lama manalah boleh saya bersama tuan-tuan lagi dalam dunia ni. Itu jadi mainan dalam diri saya. Lama mana saya sama dengan tuan-tuan dalam dunia ni, lama mana saya boleh lagi sama-sama dengan tuan-tuan. Dan kerap menjadi fikir dalam akal saya sekarang, lama mana saya boleh sama lagi dengan tuan-tuan, jamaah, semua yang hadir, orang yang pernah sama dengan saya, selalu saya fikir, lama mana lagi aku dapat sama-sama. Sebab alam ni dah terlalu uzur tuan-tuan. Dan zaman ini umat dah terlalu rosak sangat. Kita tengok sekeliling kita kan, dah rosak sangat. Kita pun tak tahu bila Allah nak panggil aku bila Allah jemput aku bila. Kadang-kadang kita bertanya dengan diri kita sendiri, bila Allah jemput aku, bila Allah panggil aku, bila masa pertemuan aku dengan Allah. Ketika itu kita sangat berharap agar pertemuan itu. Kenapa kena fikir benda ni tuan-tuan? Supaya kita tak lupa diri. Supaya kita tak lupa diri. Satu. Yang keduanya, kita sentiasa berharap dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan aku dengan kau pertemuan yang paling baik. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita minta Allah terima kita. Tuan-tuan, cuba bayangkan kita salah dengan orang. Tuan-tuan balik raya, mak kita marah kita, ayah kita marah kita. Kita datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya mak. Terus dia masuk alam. Apa perasaan tuan-tuan? Ni hari raya ni. Kalau hari biasa tak berasa sangat dah. Hari biasa, bulan Rejab dah berasa. Dia kata belum puasa lagi, dia kata. Sampai satu raya. Kalau kita boleh lah raya tahun ni. Kalau duk boleh, kita koya gitu je, bukan mikir lah. Itu koya gitu je. Satu raya kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Mak kita tanya, "Piye ni?" "Saya ini." Mak kita masuk dalam rumah. Sedih kita. Buat apa mak aku dah maafkan lagi salah aku. Mak kandung sendiri tak boleh terima. Kita cerita. Buat apa mak kandung sendiri tak boleh terima hamba, dia kata. Buat apa ayah kandung sendiri tak boleh terima hamba, dia kata. Kita akan bercerita. Apatah lagi ketika saat itu kita balik bertemu Allah dan kita tak dapat layanan seperti mana seorang hamba Allah kerana kita tak diterima oleh Allah. Lalu kita akan bercerita dengan orang sekeliling kita, Allah tak terima aku. Allah tak terima aku. Allah tak terima aku. Masa itulah kita akan terus merayu dengan Allah, menangis, Kita akan terus. Tapi seksanya tuan-tuan, kalau kita buat salah dengan mak ayah pada hari raya, ketika mak ayah kita tak terima, dalam sejam kita akan balik rumah. Selesai tak? Selesai. Dengan Allah kita akan berada di alam itu sehinggalah hari kiamat.
Kita akan terus. Dan orang di sekeliling kita terus berkata, itulah orang yang tak diterima. Malu tuan-tuan. Malu. Petang tadi sebelum saya datang masjid ini, saya sembang dengan isteri saya. Saya kata kadang-kadang kita silap kan, kita cerita aib orang. Saya cerita dengan isteri saya berdua. Saya memang suka macam tu tuan-tuan. Kadang saya duduk, saya bercerita dengan isteri. Kadang kita tak betul pun. Kadang-kadang, betul je kadang kita terlepas. Kita ceritakan aib orang, kita terlepas, kita tahu. Tapi kita kadang-kadang kita tercerita. Saya pun cakap dengan orang rumah, saya kata, macam mana ya kalau satu hari orang buka aib kita, tiba-tibalah kan, kawan kita masa zaman muda yang sama-sama kita dulu kan, tiba-tiba, yalah tuan-tuan, macam saya kan, orang dah panggil macam-macam panggil yang baik. Tiba-tiba kawan-kawan kita masa muda dulu datang jumpa kita dan ceritakan pada orang lain tentang kejahatan kita masa kita zaman-zaman muda. Malu kita tuan-tuan. Saya cakap dengan rumah saya, macam mana ya kalau kita menerima situasi itu dan keadaan itu. Malunya lah, ya Allah. Saya cakap dengan rumah saya petang tadi, malu kan Sang? Malu kan? Mintalah dengan Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Lepas itu saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, kita ada zaman silam masing-masing. Saya ada zaman silam saya yang tuan-tuan tak tahu, tapi Allah tahu. Dan tuan-tuan ada zaman silam tuan-tuan yang saya tak tahu, tapi Allah tahu. Saya ajaklah diri saya dengan tuan-tuan, mulai malam ni kita cubalah jangan nak cerita aib orang. Saya pun silap tuan-tuan, saya kadang-kadang saya cerita aib orang ni macam ni. Tapi bila fikir balik, kalau lah satu hari tuan-tuan, kawan-kawan kita yang dulu sama-sama dengan kita, yang buat jahat dengan kita, dia datang, tu orang ni dulu, dia gini-gini, dia gini, dia cerita. Malu kita tuan-tuan. Saat itu kan, kita rasa malunya kan. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebelum saya tutup tuan-tuan, sebab saya ingin cakap nak cerita benda ni kan. Kalaulah terjadi perkara tu kat kita, apa kita nak buat? Sebab kita mesti jatuh silap tiba-tiba apa nak buat? Kata Imam Ghazali, tuan-tuan terus je baca istighfar banyak-banyak dan menyesal. Kadang-kadang kita buat perkara itu disebabkan nafsu kita yang jahat. Memang nafsu kita jahat. Bila kita sedar tuan-tuan, kita terus je, ya Allah, ampunkanlah dosaku sebab aku dah ceritakan akan keburukan dia pada orang lain. Terus je kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita kadang-kadang kita ni kita mesti buat silap. Saya akui tuan-tuan, saya sendiri buat silap. Kita buat silap. Tapi yang kita takutkan, ketika kita berbuat silap dan Allah tak tegur kita langsung, Allah biarkan aja. Allah biarkan. Kita terus saja. Allah tak bagi kita hidayah dan taufik, dan Allah tak tegur kita, kau silap dah. Dan Allah tak bagi langsung, tak dijentik hati kita. Dia tak nak bagi tahu bukan kita yang kau dah silap. Itulah. Jadi kita mintalah dengan Allah supaya kita ni tadi sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Maafkan setiap kesalahan lisan kami, ya Allah. Jika hari ini kami ada buat salah dengan kami kata orang, kami buka aib orang, kami minta maaf, ya Allah. Bukan kami tak tahu, tapi kami telah buat kesilapan itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong maafkan kami, ya Allah. Tolong maafkan kami, ya Allah. Tolong maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, jika telinga kami ada mendengar akan keburukan orang lain, tolonglah, ya Allah. Jagalah kami dan pimpinlah terus kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika kami buat silap, kami buat salah, Kau teruslah betul dengan kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami terus menerus dalam kesilapan, kerana kami tidak kuat untuk duduk dalam neraka jahanam Kau, ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu, Kau terus azab kami di alam barzah, ya Allah. Dan kami tidak kuat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berharap rahmat-Mu, pimpinan-Mu atas kami dan anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon, golongkan kami dalam golongan hamba-Mu yang Kau sayang dan Kau kasih, ya Allah. Walaupun apa yang telah kami buat dalam hidup ini, kami tak berhak langsung duduk di dalam tempat yang Kau sayang, ya Allah. Kerana kami banyak melanggarkan perintah Engkau. Tetapi, ya Allah, kami mohon, jadikan kami orang yang menyayangi Engkau dan menyayangi kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pelihara kami daripada segala wabak dan penyakit yang ada sekarang. Ya Allah, kami tak kuat, kami tak kuat, kami tak kuat, ya Allah. Tapi kami redha dengan segala takdir Engkau, ya Arhamar Rahimin. Bukannya kami merungut, ya Allah. Kami redha, tapi kami tidak ada tempat yang lain untuk kami memohon dan meminta serta mohon perlindungan. Hanya Engkau sahaja yang boleh lindung kami, ya Allah. Hanya Engkau yang boleh berikan kebaikan atas kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Dengarkanlah suara kami, ya Allah. Dengarkan permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mendengar akan permintaan kami, di mana lagi tempat kami nak meminta dan memohon, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik kami, Engkaulah segala-galanya pada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.